Semuanya adalah berkaitan dengan pohon yang menghijau. Allah Akbar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah tak cakap, Rasulullah tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu. Ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu. Baik. Ini contoh yang pertama pada malam ini. Contoh yang kedua pada malam ini. Kalau kita lihat alam kejadian manusia, alam kejadian manusia, alam kejadian manusia ini banyak yang dibicarakan oleh Al-Quran. Apabila seorang ibu mengandung, jantina anak yang lahir sama ada di lelaki ataupun perempuan, benih mana yang menentukan? Haji berapa anak? Ada berapa anak? Belum ada lagi biar lagi. Ada berapa anak ni? Tak dengar? Anak yang berapa? 3. Oh, anaknya 3. Lakinya berapa? 7. 7. Saya menang lagi, saya baru 8. Okey. Perempuannya, anaknya laki berapa? 3. Perempuannya 4 lah. Laki 3, perempuan 4. Haji tahu tak macam mana menjadi anak lelaki dia perempuan? Tak tahulah, saya tak keluar lagi perempuan kedua ya. Okey, untuk makluman, kejadian jantina anak di alam kandungan boleh ditentukan oleh pasangan suami isteri. Pak, boleh tak terus? Boleh. Dalam Al-Quran Allah SWT jelaskan kandungan ni, insyaAllah seperti ada saya cerita lebih detail berapa lama kejadian ni. Okey. Okey, kita kembali sikit. Boleh. Baik. Jantina yang ada di dalam kandungan seorang ibu, sama ada lelaki ataupun wanita, boleh diaturkan oleh pasangan. Namun kejayaan hanya 60%. Kita tak boleh confirm 100%. Namun, jadi boleh kita boleh plan nak dapat anak lelaki ataupun nak dapat anak perempuan. Siapa nak tahu caranya, jumpa saya lepas ni, kita buat air boleh situ, saya boleh buat. Tapi asas dia bagi wanita kalau di Pakistan, di India, di negara Arab, kalau dapat anak perempuan yang disalahkan. Sejak lahir perempuan. Sebab yang mengandung ialah isteri. Jadi apa-apa keadaan isteri yang dipersalahkan. Kalau di India yang bagi mahar ni perempuan. Kalau dapat anak perempuan ramai susah bapak. Sebab lelaki boleh jual mahal. Apatah lagi kalau orang kaya minta perempuan pinang dia, minta rumah, minta kereta, perempuan yang akan sediakan. So kalau anak semua perempuan memang letih lah. Okey. Apabila berlaku hubungan suami isteri, dalam benih wanita, hubungan suami isteri ini, air yang dikeluarkan oleh wanita suatu hubungan suami isteri tidak ada benih, tahu tak? Air yang dikeluarkan suatu hubungan suami isteri tidak ada benih bagi wanita.
benih wanita keluar daripada, okey, ini adalah oval. Oval mengeluarkan ovari sewaktu period. Apa yang berlaku bila haid? Selepas haid, ovari akan dikeluarkan. Ovari akan melakukan oval, kat sini keluar dan dia berjalan. Saluran ini dipanggil saluran Fallopian. Saluran Fallopian berjalan menuju ke rahim, kanan dan kiri ada. So ovari mengeluarkan oval. Inilah benih bagi wanita. Oval berjalan ke oval yang ada di sini berjalan ke saluran Fallopian menuju ke rahim. Menuju ke rahim. Sekiranya tidak disenyawakan, akhirnya akan busuk begitu aja, maka berlakulah haid, gitaran haid, yang antara sebabnya oleh ovum ini yang tidak disenyawakan. Jadi ovum wanita ini dia adalah seperti biji benih yang ada waktu matangnya. Kalau ia tidak disenyawakan waktu matang, maka dia akan busuk. Seperti mana biji pokok lah, biji minyak pokok. Kalau terlalu lama sangat dibiarkan, dia akan busuk. Kalau akan lembab. Tetapi kalau terlampau muda kita tanam, biji itu pun tak boleh tumbuh sebab dia terlampau muda. Okey. Namun air yang dikeluarkan oleh wanita suatu hubungan suami isteri itu, dia tidak ada kesan langsung, dia tidak ada benih langsung sebab benih dikeluarkan oleh ovari sendiri berbanding dengan lelaki. Jadi ovum ini membawa kromosom XY. Membawa kromosom XX. Manakala benih lelaki membawa kromosom XY. Jazakallah khairan. Apabila kromosom ini bertemu X, dia akan jadi XX. So anak ini jadi anak perempuan. Tetapi kalau ia bertemu dengan Y, maka dia jadi XY. Ini jadi anak perempuan, ini jadi anak lelaki. Dan percentage dia adalah 50%. Maksudnya 50% jadi anak lelaki, 50% jadi anak perempuan. Dari segi teknologi dia, sains dia, macam mana kita nak dapat anak lelaki, kita kena pastikan Y yang bertemu dengan kromosom X. Kalau nak dapat anak perempuan, kita pastikan X bertemu dengan X. Jadi peranan yang paling penting, benih ini ditentukan oleh lelaki ke perempuan? Oleh lelaki. Jadi jantina yang ada di alam kandungan wanita itu ditentukan oleh benih lelaki, bukan benih perempuan. Sebab benih perempuan hanya sebagai receiver, menerima. Dia tidak menentukan jantina sebab sama. Jadi kalau kromosom Y bertemu X jadi anak lelaki, X bertemu dengan X jadi anak perempuan, itu saja. So, bagi pasangan yang dapat anak, dia kena plan macam mana nak pastikan kromosom X ataupun Y yang bertemu dengan benih wanita. Macam mana nak tahu? Jumpa saya selepas personally. Okay. Haji nak? Kalau nak lagi boleh tidak apa. Untuk anak. Baik. Daripada fakta saintifik ini, boleh kita faham bahawa yang menentukan jantina ialah benih lelaki. Sebab tu ya abang-abang yang ada kat sini, kalau dapat anak perempuan, dia dapat anak lelaki, jangan salahkan isteri. Salahkan diri sendiri, salahkan suami. Bukan salah isteri, salah suami. Cuma ada cara macam mana kita nak pastikan kromosom Y ataupun X yang bertemu dengan benih wanita. The key point yang saya nak sampaikan kat sini ialah benih lelaki lah yang menentukan
Ini baru diketahui pada Quran ini. Ya. Benih lelaki yang menentukan cinta anak. Baik, cuba kita lihat dalam Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayat Allah sentuh ini. Huwallazi khalaqa lakum min dzakarin wa untha min maniyyin idza tumna. Dialah Allah SWT yang telah menjadikan kamu lelaki dan wanita daripada air mani yang dipancarkan, air mani yang ditumna, maksudnya air mani yang dipancarkan. Apabila tak hubungan suami istri, biasanya menghancurkan air mani ialah lelaki bukan wanita. So daripada ayat ini jelas bahawa kejadian jantina anak lelaki dan wanita ditentukan oleh benih lelaki, bukan benih wanita. Zaman Nabi ilmu ni tak ada tuan. Macam mana Nabi boleh cipta ini? Kalau ia bukan satu ayat, beberapa ayat yang menceritakan perkara ini, pastinya ia datang pada yang maha mengetahui, Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Dan pastinya Al-Quran ini sebagai mukjizat daripada Allah SWT. Sebab tu dalam surah Fussilat Allah sebutkan, kami akan tunjukkan pada kamu semua tanda-tanda besar kami fil afaqi, pada alam ini dan juga pada diri manusia. Sebab itulah ayat ini bila Allah spesifikkan pada diri kamu sendiri, pada diri kita nampak kebesaran Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidakkah segala ini menjadi dalil dan cukup untuk kamu semua tentang kebenaran Al-Quran datangnya kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Sebab itu tuan, kenapa ramai para ilmuwan yang mengetahui bidang masing-masing bila tengok penemuan Al-Quran cukup menakjubkan ini, mereka memulai Al-Islam. Dan bayi dikandung di rahim, ya. Bayi dikandung di rahim. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan fi dzulumatin tsalas, rahim berada di sini. Okey, ini rahim. Perut wanita di sini. Ini perut wanita. Sampung ke esophagus. Jadi perut dengan rahim tidak bercampur. Sebab tu saya kata peristiwa Sultan Mahmud mangkat di Julang itu ada banyak cerita palsu, walaupun diterima oleh sejarah. Sultan Mahmud mangkat di Julang mungkin betul, tetapi bagaimana cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang adalah cerita palsu, cerita yang mengarut, cerita yang dibuat-buat, cerita tak betul. Saya minta maaf kalau ada cikgu sejarah kat sini. Sebabnya apa? Sebab Sultan Mahmud murka bila Dan Anom minta buah nangka. Nak jadi cerita, dekat situ ada satu pokok nangka yang berbuah. Dan ada satu pokok nangka yang berbuah, sebiji saja yang berbuah. Untuk Sultan lagi. Nak jadi cerita juga, Dan Anom mengandung mengidam nangka pula. So terpaksalah minta buah milik Sultan. Sultan murka bila Dan Anom mengambil buah nangka milik Sultan tanpa permission, tanpa keizinan tuanku. Dan Anom merayu-rayu, tuanku, bukan patik yang makan, tapi bayi yang makan, bukan patik yang makan. Sultan tak puas hati, mereka akan belah perut Dan Anom. Bila belah perut Dan Anom, Sultan terkejut nampak bayi sedang makan buah nangka. Ini bohong, cerita bohong, tuan-tuan. Orang dulu boleh lagi bohongi, sekarang cerita bohong. Sebab kalau bayi makan buah nangka, dia berada kat perut sini. Dia berada, bukan berada rahim. Dan dia keluar bersama dengan najis dan tai. Dia tidak akan keluar daripada dalam rahim. Rahim ni keluar pada depan. Najis kalau berada di perut, dia keluar pada belakang. Sebab itulah di antara mukjizat yang Allah jadikan kejadian manusia ni, Allah tahu kekurangan manusia. Di dalam perut Allah jadikan tali pusat.
Daripada tali pusat itulah sumber makanan yang dihantar oleh ibu kepada bayi. Sebab bayi tak boleh isap susu, bayi tak boleh makan. Bayi tak boleh makan, tuan-tuan. Tak mungkin bayi boleh makan dalam perut, sebab sistem pengharaman tak lengkap. Sebab itulah Allah bagi tali pusat untuk menyalurkan makanan daripada ibu kepada bayi. Dan sekarang ini kalau ada ibu yang bersalin, darah akan diambil daripada tali pusat. Nak cek DNA, nak cek penyakit G6PD dan sebagainya, diambil darah daripada darah di situ. Dan darah ini kita boleh simpan very good untuk rawatan kanser. Cumanya setengah alat kosmetik menggunakan plasenta uri manusia untuk cantik. Sebab uri ini bagus untuk anti-aging. Cuma dia haram bagi orang Islam sebab najis, tak boleh digunakan.